Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang tajuk Matematik Tingkatan 4, Bab 1, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, melibatkan satu subtopik, fungsi dan persamaan kuadratik, serta dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama ialah mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan yang kedua ialah mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, jadi yang pertama kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan ungkapan kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah ialah ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya ialah 2. Okey, dalam satu pemboleh ubah, kuasa tertinggi dia ialah 2. Okey, dan bentuk am bagi ungkapan kuadratik ialah AX kuasa 2 tambah BX tambah C, di mana A, B dan C ialah pemalar. Okey, pemalar ialah nilai tetap. A tidak boleh sama dengan sifar manakala X ialah pemboleh ubah. Okey, jadi X ni boleh jadi apa-apa nilai daripada huruf A hinggalah huruf Z. Okey, kita lihat. Daripada bentuk persamaan kuadratik ini, apa yang kita faham tentang A, B dan C? A ialah perkali bagi X kuasa 2, B ialah perkali bagi X, dan C ialah pemalar. Okey, pemalar ni maksudnya nombor lah. Dan X ialah pemboleh ubah. Tadi cikgu kata A tidak boleh sama dengan sifar. Kenapa? Okey, kita lihat pada sebutan ini, sekiranya A adalah sifar, bermaksud persamaan ini hanya tinggal BX tambah C. Sedangkan ungkapan kuadratik syaratnya mesti X kuasa 2. Jadi A tidak boleh sama dengan sifar. Okey, yang lain boleh. Okey, B dan C boleh jadi sifar. Okey, A, B dan C. Okey, di sini kita akan lihat untuk menentukan nilai A, B dan C. Contoh yang pertama, 4x kuasa 2 tambah 5x tolak 7. Okey, kita lihat di sini 4. Okey, cikgu tanda 5. Dan yang ni cikgu tanda negatif 7. Okey, kenapa yang ni cikgu tanda negatif 7? Sebab bentuk amnya semuanya tanda positif. Okey, semuanya mesti positif. Jadi kalau ada yang negatif, kita mesti ambil perkalinya adalah negatif. Jadi di sini A sama dengan 4, B sama dengan 5 dan C sama dengan negatif 7. Okey, kita lihat pula contoh kedua. 6x kuasa 2 tolak 8x. Jadi A ialah 6, B ialah negatif 8. Jadi kita tulis semula A sama dengan 6, B sama dengan negatif 8 dan C tak ada di sini. Tak ada tu maksudnya C sama dengan sifar. Okey, C 2x kuasa 2 tambah 3. Jadi di sini kita ada perkali bagi x kuasa 2 dan kita ada 3. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan sifar sebab tidak ada sepetang x di sini, dan C sama dengan 3. Okey, yang ni pula negatif 7x kuasa 2. Kita hanya ada perkali bagi x kuasa 2. Jadi di sini A sama dengan negatif 7, B sama dengan sifar dan C juga sama dengan sifar. Okey, kita lihat. Soalan, tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, justifikasi ni alasan lah. Okey, soalan A, 2x kuasa 2 tambah 5. Jadi yang ni ialah ungkapan kuadratik. B, x kuasa 3 tolak 6. Jadi yang ni bukan, kerana X ni kuasa 3. Jadi kuasa pemboleh ubah ialah 3. Okey, untuk C bukan juga, kerana kita ada X dan Y. Kita ada dua pemboleh ubah.
Okey, untuk D, 1/2 M kuasa 2. Jadi ini adalah ungkapan kuadratik. Dan untuk E, 2x kuasa 2 tolak 3/x kuasa 2. Okey, x kuasa 2 yang ni berada di bahagian bawah. Bermaksud ini adalah indeks negatif. Jadi yang ni bukan Kerana apa? Kerana kuasa pemboleh ubah ialah negatif 2. Okey, bagi kuasa pemboleh ubah yang ni adalah negatif 2. Dan yang terakhir, 4x kuasa 2 tolak x kuasa 1/2. Jadi yang ni pun bukan. Kerana kuasa pemboleh ubah yang ada ni ialah 1/2. Jadi cikgu harap jelas untuk menentukan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Okey, seterusnya kita lihat latihan untuk menentukan nilai A, B dan C. Okey, di sini ada 9 soalan dan cikgu pilih 3 sahaja. Okey, cikgu tunjuk contoh yang pertama untuk 2A. 2x kuasa 2 tolak 5x tambah 1. Jadi, 2 adalah perkali x kuasa 2 iaitu A. Okey, B-nya adalah di sini ni adalah nilai B iaitu negatif 5. Dan yang ni adalah C. Jadi A sama dengan 2, B sama dengan negatif 5 dan C sama dengan 1. Okey, cikgu pilih soalan E. 1 tolak X tolak 2X kuasa 2. Okey, yang ni pun ungkapan kuadratik tetapi diubah kedudukan. X kuasa 2 berada di belakang. Tapi sama je Jadi perkalinya tetap negatif 2. Okey, di sini kita ambil dengan tandanya sekali. Jadi negatif 2, A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 1. Okey, tak ada nombor di sini, maknanya nombor 1. Dan C sama dengan 1. Okey, dan satu lagi cikgu pilih soalan I. Okey, soalan I ialah dalam bentuk kembangan. Kita perlu melakukan kembangan dahulu. Jadi kita darab, kita akan dapat 2R kuasa 2 tolak 6R. Okey, jadi di sini perkali bagi R kuasa 2 ialah 2. Bermaksud A sama dengan 2. Okey, B ialah perkali bagi R, iaitu B sama dengan negatif 6 dan C sama dengan 0. Okey, jadi selesai untuk 1.1.1. Kita lihat pula untuk 1.1.2, iaitu mengenal fungsi kuadratik. Okey, cikgu tulis dahulu ungkapan kuadratik. Yang tadi, yang kita dah belajar tadi, AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi apa bezanya dengan fungsi kuadratik? Okey, fungsi kuadratik ada kaitannya dengan hubungan yang pernah kita belajar dalam tajuk tingkatan 2, iaitu hubungan 1 kepada 1, 1 kepada banyak, hubungan banyak kepada 1 dan hubungan banyak kepada banyak. Okey, yang mana adalah fungsi? Fungsi ialah yang belakang dia ada 1. Jadi yang pertama ialah hubungan 1 kepada 1 dan yang kedua ialah hubungan banyak kepada 1. Jadi fungsi kuadratik adalah fungsi hubungan banyak kepada 1. Jadi macam mana kita nak tulis perwakilan untuk fungsi kuadratik secara amnya? Okey, secara amnya fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk f(x) sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Dan ciri yang kedua fungsi kuadratik ialah fungsi yang mempunyai hubungan banyak kepada 1. Dan yang ketiga ciri-cirinya ialah grafnya akan berbentuk suatu lengkung, bentuk parabola. Okey, parabola sama ada bentuk yang pertama yang ni ataupun bentuk yang kedua. Okey? Okey, kita lihat seterusnya. Kita huraikan macam mana ciri-ciri bagi fungsi kuadratik. Okey. Okey, di sini cikgu lukis satu jadual, bukan jadual. Cikgu lukis satu graf, okey. Cikgu lukis satu graf fungsi kuadratik iaitu fungsi f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Dan di sini cikgu tandakan titik A dan titik B. Okey. Cuba kita lihat bila x sama dengan negatif 2. Okey, x negatif 2, y-nya akan jadi 2. Okey, cikgu pilih satu sahaja satu sahaja untuk y-nya.
Dan satu lagi, apabila X 2, okey, X 2, Y pun 2. Okey, di sini kita lihat ada perkaitan di mana apabila dua nilai X yang berbeza mempunyai nilai fx yang sama, menunjukkan hubungan banyak kepada 1. Okey? Okey, X ni adalah input dan fx adalah output. Okey, kalau kita wakilkan dalam bentuk domain dan kodomain, okey, kita wakilkan dalam bentuk hubungan ni. Okey, apabila X2, fx-nya ialah 2. Apabila x-nya negatif 2, fx juga 2. Dan di sini menunjukkan hubungan banyak, okey, yang ni banyak kepada 1. Dan ini adalah ciri-ciri bagi fungsi kuadratik. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri yang seterusnya iaitu bentuk graf. Okey, kita ada dua sahaja bentuk graf bergantung kepada nilai A. Okey, yang pertama, A lebih besar daripada sifar. Okey, cikgu lukis satu graf. Ini adalah graf fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Okey, dan di sini kalau awak lihat, A ialah perkali bagi x kuasa 2. Jadi x kuasa 2 di sini adalah 1. Okey, tak ditulis nombornya. Jadi 1. 1 lebih besar daripada sifar. Jadi kalau kita perhatikan ciri-ciri grafnya, yang pertama ialah bentuk parabola buka ke atas. Okey, buka ke atas. Dan yang keduanya ada titik minimum. Okey, apabila graf berbentuk macam ni, akan ada satu titik minimum di bawah ini. Okey, dan apabila ada satu titik minimum, dia akan ada satu paksi simetri yang melalui titik minimum ini. Okey, apakah maksud paksi simetri? Paksi simetri bagi satu graf kuadratik ialah garis lurus selari dengan paksi Y, okey, selari dengan paksi Y, dan membahagikan graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Dan paksi simetri akan melalui titik maksimum atau titik minimum pada graf fungsi tersebut. Okey, dalam situasi ini, paksi simetri melalui titik minimum. Okey, kita lihat apabila A kurang daripada sifar. Okey, apabila A kurang daripada sifar, okey, cikgu sertakan satu graf fungsi fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tolak 2. Okey, di sini kalau kita perhatikan A iaitu perkali bagi x kuasa 2 ni adalah negatif. Okey, apabila negatif bermaksud kurang daripada sifar. Apakah ciri-ciri bagi graf fungsi yang A-nya kurang daripada sifar? Yang pertama, parabola berbentuk buka ke bawah. Okey, terbalik daripada yang tadi. Dia buka ke bahagian bawah. Dan apabila buka bahagian bawah, dia akan ada satu titik maksimum iaitu di sini. Dan kita akan ada satu paksi simetri. Okey, paksi simetri yang melalui titik maksimum itu. Okey, untuk lebih jelas kita lihat. Okey, cikgu sertakan di sini satu graf. Okey, sebelum tu cikgu sertakan cara mudah nak ingat. Okey, kadang-kadang kita bertukar. Tak ingat yang mana satu yang lebih besar daripada sifar, yang mana satu yang kurang daripada sifar. Jadi cara mudah. Apabila A lebih besar daripada sifar, okey, muka senyum. Okey, A lebih besar daripada sifar, senyum. Okey, manakala A kurang daripada sifar, muka sedih. Okey, muka sedih. Jadi inilah cikgu rasa antara cara yang paling mudah nak ingat. Bila A besar daripada sifar, senyum. A kurang daripada sifar, sedih. Okey? Okey, kita lihat contoh lagi. Okey, di sini cikgu lukis fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tolak 9. Okey, ini adalah grafnya. Okey, A sama dengan 1. Jadi A lebih besar daripada sifar. Okey, muka senyum. Okey, muka senyum bermaksud kita akan ada titik minimum.
Okey, titik minimum dan kita akan ada satu paksi simetri. Okey. Okey, yang kedua kita lihat graf muka sedih pula. Okey. Fx sama dengan negatif 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 1. Okey, di sini kita lihat perkali bagi x kuasa 2 iaitu nilai A adalah negatif 3. Jadi A adalah kurang daripada sifar. Bermakna di sini kita akan ada titik maksimum. Titik maksimum. Okey, dan automatik kita akan ada satu paksi simetri yang melalui titik maksimum iaitu di sini. Okey, ni ialah ulangan bagi ciri-ciri graf fungsi kuadratik. Okey. Ni adalah kesimpulan yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, dan paksi simetri boleh ditulis dalam bentuk persamaan. Apabila dia selari dengan paksi Y, bermaksud persamaannya adalah X sama dengan H. H adalah nilai di sinilah. Okey, nilai X di sini. Dan titik minimum kita boleh tulis dalam bentuk koordinat. Okey, bergantung kepada kedudukan titik tersebut. Okey, dan ini adalah untuk A yang lebih kurang daripada sifar. Okey, kita ada titik maksimum yang perlu ditulis dalam bentuk koordinat juga dan paksi simetri. Boleh ditulis dalam persamaan garis lurus. Okey, yang terakhir kita lihat latihan. Praktis kendiri 1.1b, soalan pertama, tentukan bentuk. Okey, yang ni dia nak bentuk saja sama ada bentuk senyum atau bentuk nangis. Okey, kita lihat fx. Okey, perkali bagi x kuasa 2 positif. Positif, senyum. Okey, B. Perkali bagi x kuasa 2 negatif. Nangis. Okey, sedih. Okey, nombor 2. Soalannya diberi graf fungsi. Okey, nyatakan julat bagi nilai A. Julat ni maksudnya dia perlu nyatakan sama ada lebih besar daripada sifar atau kurang daripada sifar. Okey, yang ni muka senyum, jadi A lebih besar daripada sifar. Okey, apabila lebih besar daripada sifar, kita ada bahagian bawah. Maksudnya kita ada titik minimum. Okey, B, muka sedih. Okey, muka sedih bermaksud A kurang daripada sifar dan kita ada titik maksimum. Okey, ada bahagian atas titik maksimum. Okey, yang terakhir. Yang terakhir, tentukan titik maksimum dan titik minimum dan nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, tentukan titik maksimum ni maksudnya kita perlu nyatakan dalam bentuk koordinat. Okey, cikgu bagi satu graf fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 4x tolak 4. Okey, dan ditulis titik maksimum di sini. Titik minimum di sini. Okey, dan kita perlu tulis titik minimum. Jadi kita baca koordinatnya iaitu negatif 2, negatif 8. Jadi titik minimum ialah negatif 2, negatif 8. Manakala paksi simetrinya ialah di sini. Okey, selari dengan paksi Y di sini. Jadi X sama dengan negatif 2. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Graf fungsi fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 2. Okey, kita ada titik maksimum. Dan kita tulis, kita baca koordinat titik maksimum ni iaitu 2, 6. Jadi kita tulis jawapannya, titik maksimum 2, 6. Dan paksi simetrinya di sini iaitu X sama dengan 2. Jadi selesai untuk 2 subtopik, 2 standard pembelajaran. Jadi cikgu harap boleh faham dan jelas dengan penerangan cikgu tentang ciri-ciri fungsi kuadratik. Okey, dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah dikemukakan pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.